Sesiapa yang saling mengata dengan saudaranya, dia mungkin akan menuduhnya sebagai jahil dan bebal. Bebal ni bodoh. Atau lalai dan lupa daripada memahami suatu perkara sebagaimana sepatutnya. Semua itu adalah suatu penghinaan yang akan menyemarakkan kemarahan dan seterusnya mencetuskan permusuhan. Semua ini berlawanan dengan semangat persaudaraan. Itu hak yang ketiga. Jangan sangka buruk dengan orang. Hak yang keempat, bercakap atau memperkatakan sesuatu. Persaudaraan sejati menuntut agar seorang mendiamkan diri daripada memperkatakan sesuatu yang dibenci oleh saudaranya, dan di waktu yang sama bercakap dalam perkara yang disukai olehnya. Orang tak suka jangan cakap. Bahkan ia adalah ciri yang khusus kepada nilai persahabatan, kerana bersikap mendiamkan diri sepanjang waktu umpama bersahabat dengan penghuni kubur. Ya juga. Orang tanya apa senyap. Ini saing orang mati dah ni dah. Orang kubur dia tak jawab soalan orang ni. Jadi kita bukan semua benda kita jawab, dan bukan semua kita kena diam. Kadang-kadang kita hantar SMS, tulis surat, tak jawab. Ini pun kawan yang kubur lah jawab dia. Jawablah sepatutnya. Apa benda saya tak dapat pergi, minta maaf. Itu cukup dah tu. Tak, dia ni bersahabat dengan penghuni kubur ni. Orang tak cakap ni. Tujuan persahabatan ialah agar mendapat manfaat daripada sahabat-sahabat. Ini tujuannya. Bukan melepaskan diri daripada mereka. Mendiamkan diri berarti menahan daripada sesuatu yang menyakitkannya. Itu saja kita kena diam. Oleh itu dia hendaklah menunjukkan keprihatinnya melalui percakapannya, bertanya khabar tentang keadaan dan masalah yang dihadapinya, menampakkan dirinya mengambil berat terhadap sahabatnya, serta mana-mana sama-sama menzahirkan kegembiraan apabila sahabatnya gembira. Sahabat kita gembira, tahniah atau ucapan barakallahu fi, boleh kita buat. Dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmizi, Nabi kata apa? Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu. Jawab. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu. Apabila seorang kamu mengasihi saudaranya, dia hendaklah memberitahunya. Saya sayang awak, tapi pilih-pilih saya juga. Pagi-pagi dia SMS ke orang perempuan, saya sayang awak kerana Allah. Ini cerita lain ni. Ada kerana Allah pula ke? Dia kena pilih jugalah. Nak sayang biar betul kawan-kawan kita. Jadi macam cerita sahabat Nabi kita nasihat dia. Dia kata, ya Rasulullah, saya sayang pada orang tu. Nabi kata, memberitahu pada dia? Tak. Dia kata, alimhu, beritahu pada dia kita sayangnya dia. Kita cakap, saya uhibbuka fillah. Saya sayang kerana Allah. Jadi dia pun jawab juga, ahabbakallahu allazi ahbabtani fi. Allah Taala sayang kepada awak sebab saya sayang kepada saya. Awak sayang kepada saya kerana Allah. Jadi kita menjawab. Dalam kitab kita Perisai Muslim tu ada adab ini. Boleh tengok, boleh rojok balik. Antara cara menunjukkan kecintaan kepadanya, kita nak tunjuk kita ni cinta kepada seorang, apa tanda? Yang pertama, memanggilnya dengan nama yang paling disukainya. Jangan panggil nama yang tak betul. Hari ni nama ditukar. Macam-macam kita gelaran dah. Sayyidina Umar berkata, 3 perkara akan menambahkan kemesraan sahabatmu kepadamu. Tanda. Memberi salam ketika bertemu, meluaskan tempat duduk kepadanya ketika dalam majlis. Tengok dia masuk, sila sini, dekat kita ni. Tapi kita pun tengok juga, dia tu jenis kaki buah. Kalau duduk dekat dia, habis lah. Tak dengar kuliah pun, jangan pergi. Dan memanggilnya dengan nama yang paling disukainya. Dia suka nama apa? Kita panggil nama dia ke, gelaran dia ke, kita panggil nama yang dia suka. Kalau panggil saya ni Abu Anas contohnya, sengih lalu saja lah. Itu suka lah tu. Panggil nama orang suka. Ini dok panggil Allahu Akbar, panggil gelaran-gelaran yang ma'anzalallahu biha min sultan. Yang kedua, memuji sifat-sifat kebaikan yang ada pada sahabatnya dengan tujuan agar dia dicontohi oleh orang yang mendengar lalu terkesan dengannya. Kita kata Allah, Masya Allah, Muhammad tu kalau jumpa orang pakai miskin, bagi duit selalu. Boleh kata. Jadi kita puji sifat yang orang boleh contoh, tapi jangan melampau lah. Demikian juga memuji anak-anaknya, keluarga dan perbuatannya, bahkan terhadap rupa parasnya, kebijaksanaan dan penampilannya, serta tulisan, karangan dan semua perkara yang boleh mengembirakan hatinya. Pujian tersebut bukanlah secara melampau dan bohong. Ini masalah juga kita ni. Ini hebat ni, orang yang paling hebat sekali. Dia bohong belaka tu, bodek nama dia tu. Alah, bodek ni haram perbuatan.
Cuma saya nak sentuh sikit tentang puji anak-anak. Kadang-kadang kita puji anak kita melampau. Letak dalam Facebook, tengok anak aku hebat, dapat 5A, 10A. Kita tak tahu penyakit hati manusia, dia panggil penyakit ain. Penyakit yang mari daripada hati. Penyakit mata ni. Bila dia tengok, orang ni tak kata Masya Allah. Bahkan dia dengki pula dengan anak kita. Anak dia tak dapat 10A. Anak kita dapat 10, 20A dapat. Maka penyakit ini akan menyebabkan budak ni kena penyakit ain dan akan menghancurkan masa depan dia. Daripada seorang budaknya rajin, tiba-tiba malas. Berapa ramai kita tengok budak-budak di universiti. Tahun 3, tahun 4 dah. Top dia punya ni. Tapi tak ada zikir, tak ada kawalan. Yang akhir sekali, masuk tahun akhir, jadi budak yang paling bodoh. Nak baca pun tak kerti, masuk exam tak boleh jawab. Semua ni kita tak kata, bukannya sihir, tapi dia panggil penyakit ain. Hasil daripada kita sendiri yang memusnahkan anak kita. Bukan semua anak tu dapat anugerah kau, dapat apa kita puji langit-langit, jangan. Tak kata Masya Allah, Tabarakallah. Budak ni walaupun tak apa rajin sangat baca, dapat juga anugerah. Tak, tapi tengok anakku hebat, anakku hebat. Jadi anakku hebat, anak orang lain tak hebat. Jadi mulalah mari perasaan yang tak baik. Yang ketiga, menyampaikan pujian orang lain terhadap dirinya di samping turut bergembira dengannya. Awak dapat pujian. Tapi jarang ni, betul ni. Kalau orang mari puji depan kita ni, banyakkan nak buat dia. Awak ni dapat tempat, orang tu sebut nama awak, kita bersengih suka. Kalau satu meja tu bayar belaka dah makanan. Menyembunyikan pujian orang lain terhadapnya lah hasad dengki. Jadi kalau orang puji sungguh dan ada faedah, kita beritahu. Yang kelima, mengucapkan terima kasih kerana budi baiknya kepadamu dan membalasnya semasa ketiadaannya dari orang yang berniat jahat terhadapnya. Jadi kalau orang niat tak baik, cakap tak baik depan kita tentang saudara kita, kita kena pertahankan. Hak persaudaraan sejati ialah bersungguh-sungguh dalam membela dan menolong saudaranya. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita bersabda, Al-Muslimu akhul Muslim, la yazlimhu wa la yuslimuhu. Seorang Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Janganlah dia menzaliminya dan membiarkannya dizalimi. Kita tak zalim orang, tapi orang zalim depan kita, wajib kita pertahan. Saya kenal dia ni, tak ada zalim. Saya kenal orang ni, baik. Orang tuduh orang tak baik contohnya. Kita tahu kawan kita ni baik. Kita pertahankan. Dan tak payah pula SMS saja dah pertahan awak tadi. Kita pertahankan Allah, bukan kerana nak ambil. Tu nak bodek dia pula tu. Apabila cuai dalam memelihara dan membela maruah saudaranya, ia berarti menyerah dan membiarkannya kepada kejahatan. Jangan. Pembelaan ini berlaku dengan dua cara. Apa cara yang kita boleh bela dia? Yang pertama, kamu mengandaikan bahawa apa yang diperkatakan tentang saudaramu, itulah juga yang diperkatakan kepada kamu semasa dia berada bersamamu. Lalu kamu membelanya dengan kata-kata yang kamu suka dia perkatakannya untuk membela kamu sekiranya kamu yang dihadapi perkara itu. Jadi kita kena ingatlah. Tengok nombor 1 di bawah tu. Dengan kata lain, sebagaimana kamu suka kawan perkatakan sesuatu membela kamu, sama dah. Jadi kita nak, kalau kawan kita ni orang baik, orang burukkan dia, kita pertahan. Itu kewajipan. Yang kedua, kamu mengandaikan bahawa dia berada di sebalik dinding. Kita nak cakap, Tuhan ada sebelah. Mendengar apa yang kamu perkatakan. Segala pembelaan yang terdetik di hati kamu ketika itu ketika dia ada bersama, begitulah seharusnya yang kamu lakukan ketika ketiadaannya. Sesiapa yang tidak ikhlas dalam persaudaraannya, bererti dia adalah munafik wal'iyadzubillah. Kita tengok kita dengan kawan ni tak tahannya, kalau waktu dia ada kita puji, waktu dia tak ada habis. Kita pula tukang nyalakan api pula. Allah, ustaz tu gak, mamak tu gak, boleh belaka tu. Habis kita kena. Yang kelima ni, tanda cinta kita pada seorang yang kelima, mengajar dan menasihati. Keperluan saudara kamu kepada kamu adalah sama sebagaimana dia perlukan kepada harta. Apabila kamu kaya dengan ilmu, maka ajar dan bimbinglah dia. Nasihat yang diberikan kepadanya seharusnya berlaku secara sembunyi. Jangan duk elam sebesaran. Perbezaan antara menghina dan beri nasihat adalah bergantung pada cara penyampaiannya, sama ada secara terang-terangan atau tersembunyi. Jadi kalau kita nak nasihat, panggil depan orang, tak boleh tu. Itu bukan nasihat, dia panggil nak menjatuhkan maruah. Sebagaimana juga perbezaan antara mudarat, menyembunyikan keburukan, dan mudahanah, menyembunyikan keburukan dengan tujuan mengampu. Dia panggil mudahanah. Mudahanah ni kita tunjuk baik tapi sebenarnya nak mengampu.
Sekiranya kamu membiarkan keburukannya tanpa menasihatinya untuk keselamatan agamamu, jauh dari riak dan ujub, dan kamu dapati dia lebih membawa kepada kebaikan pada saudara kamu, berarti kamu adalah mudarin, mana orang yang berpura-pura. Tetapi sekiranya kamu membiarkan keburukannya tanpa menegurnya, supaya dia sentiasa merasa dirinya baik dan dilihat oleh orang yang baik kerana kepentingan diri dan menurut hawa nafsu, serta menjaga kedudukan kamu, berarti kamu adalah mudahin, iaitulah pengampu. Dua-dua ni karut belakang. Tak tegur orang, suruh orang puji kita saja, mari itu pengampu namanya. Ini yang kita takut hari ini. Yang keenam, adab yang keenam, tanda yang keenam, memaafkan kesilapan. Sekiranya kesilapan berlaku dalam perkara agama, kamu hendaklah menasihatinya dengan selemah-lemah yang mungkin. Lemah lembut lah, selemah lembut yang mungkin. Ini kita nasihat dia, awak ni tak betul ni, mak macam ni. Yang betul macam mana? Kita ajar dia perlahan-perlahan. Pasal tu anda tengok dalam masalah agama, kalau kita berkeras, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli, orang akan lari. Bila kita berkeras, dia lari, dia tak dengar juga. Faedahnya tak dapat. Faedah tidak dapat. Tapi kalau kita berlembut, cakap dengan dia, saya ni suka sangat dengan awak, tapi saya tengok ada masalah sikit-sikit dalam amalan kita, dalam bab pakaian kita, dalam bab muamalah bicara kita. Cuba mendekat dengan dia. Mana ada orang yang marah kalau kita pergi berlembut dengan dia. Jangan biarkan kesalahannya berlalu tanpa kamu menghalang dan menasihatinya. Sekiranya dia enggan menerima, kamu hendaklah berkeras dan tegas dengannya. Peringkat awal, beritahu dulu. Naik taraf lah sikit-sikit. Beritahu, bawa dia, kempen dia pergi tempat dengar kuliah dulu dengan ceramah. Akhir sekali, lawan juga, barulah kita bertegas bahawa apa yang kamu buat itu salah. Yang betulnya ini. Kadang-kadang payah orang nak terima ni. Nak terima bukan satu benda yang mudah. Nak tukar manusia, tanggapan, pegangan, pemikiran, tidak semudah yang kita boleh cakap. Tapi harapan itu masih ada. Hak yang kelima, berdoa untuk saudara kamu semasa dia hidup dan juga setelah kematiannya. Kita berdoa sebagaimana doa-doa yang kamu pohon untuk diri kamu sendiri. Dalam riwayat Muslim daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin wa laka bi mislin. Ini kepentingan kita doa secara sembunyi. Doa seorang Muslim untuk saudaranya tanpa pengetahuannya adalah diperkenankan. Kita tak payah beritahu. Tak kata macam kita hari ni ada tulis ni, saya nak pergi masjid ni, saya nak pergi Mekah ni, saya akan doakan pada awak banyak-banyak. Kawan ni pun suka. Tak payah senyap ya. Sampai di Mekah, sampai di tempat mustajab pada petang Jumaat, contohnya hari Jumaat, di akhir malam, kita doakan kepada saudara-saudara kalau sayang betul-betul. Ketika berdoa, malaikat akan berada di sisi kepalanya dan akan berkata setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat kata apa? Ya Allah, perkenankanlah. Dan semoga kamu sama-sama memperolehinya. Jadi kalau kita doa kepada saudara kita, dapat juga dengan kita. Jangan duk bimbang, aku letih doa untuk orang, yang mana untuk aku? Untuk aku boleh sekali. Jangan duk bimbang. Hadis dalam Muslim, Abu Darda sentiasa berdoa untuk kebanyakan saudara-saudaranya dengan menyebut nama-nama mereka secara khusus. Allahu Akbar. Kita senarai siapa yang kita sayang. Keluarga kita, adik-adik kita, kawan-kawan kita yang bermasalah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pula berdoa pada setiap kali waktu sahur untuk 6 orang sahabat dia. Sahabatnya yang hebat sangat. Imam Ahmad kata, aku tak tinggal doa kepada guruku, iaitu Imam Asy-Syafi'i. Berkata Amr bin Hurais rahimahullah mengenai doa selepas mati. Jadi ceritanya ada pelik sikit ni. Kata di muhaqqiq kata cerita ni tidak sabit. Nak dengar boleh. Apabila seorang hamba berdoa untuk saudaranya yang telah mati, malaikat akan datang ke kuburnya dan berkata, wahai penghuni kubur yang tinggal bersendirian, ini adalah hadiah daripada saudara kamu yang berbelah kasihan kepada kamu. Jadi tidak sandar kepada dalil, tapi dalil yang lain ada. Bila kita berdoa kepada saudara-saudara kita, keluarga-keluarga yang kita sayangi, doa kita itu sampai kepada mereka. Bermakna sampai doa kita kepada orang yang kita sayang.
Hak yang keenam, setia dan ikhlas. Ni mudah nak cakap ni. Saya setia dengan awak. Saya ikhlas dalam kerja. Angkat sampul besar-besar. Itu ni, derma dengan tuduk ikhlas. Tapi nak suruh orang tengok. Kalau khabar tak mari, tak puas hati. Macam mana ikhlas? Maksud setia ialah mengasihinya secara konsisten sehingga dia mati, dan meneruskan kesetiaan itu selepas kematiannya dengan mengasihi anak-anak dan rakan-rakannya. Jadi kita berkawan dengan kawan kita ni sampai dia mati. Lepas mati, pergi kawan lagi dengan, bantu lagi anak-anak dia, isteri dia. Kalau boleh bantu isteri dia tu lagi baik. Dah, sekali dengan isteri dia dibantu. Kan sahabat-sahabat dulu tolong. Dia kata nak tolong anak yatim, jaga mak dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuliakan seorang perempuan tua, kawan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dan Nabi kita bersabda, annaha kanat taghshana fi ayami Khadijah. Sesungguhnya beliau selalu menziarahi kami semasa Khadijah masih hidup. Setia kepada janji adalah sebahagian daripada iman. Jadi hadis ini dhaif kata kita. Yang pentingnya hadis yang Nabi kita hormat kepada kawan-kawan Khadijah itu ada dalam riwayat yang lain banyak. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tak cemburu kepada isteri-isteri Nabi lebih daripada aku cemburu kepada Khadijah walaupun dia sudah wafat. Sebab apa? Nabi kita terlalu banyak menyebut Khadijah. Kalau nak buat makanan sikit, banyak sikit, nak hantar ke kawan Khadijah. Sampai peringkat orang dah mati pun dicemburui lagi. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antara hak kitanya, kalau kita kawan, buat dia walaupun dia sudah meninggal, kita tolong lagi. Setia juga bermaksud sifat rendah dirinya terhadap sahabatnya tidak berubah walaupun sekalipun kedudukan, kekuasaan dan pangkatnya semakin tinggi. Manakala kita makin tinggi ataupun kawan kita sudah tidak ada pangkat, kita bersama dengan dia walaupun dia telah berubah. Bersetuju dengan sahabat dalam perkara yang bercanggah dengan bersetuju dengan sahabat dalam perkara yang bercanggah dengan agama bukanlah termasuk dalam erti kesetiaan. Kita tahu dah kawan ni canggah undang-undang Islam, haram perbuatan ini, tapi kita setia juga dengan dia sebab nak jaga hati. Itu bukan setia, itu nama dia karut gitu. Mana boleh setia dalam perkara yang bercanggah dengan agama. Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah telah bersahabat dengan Muhammad bin Abdul Hakam. Dengan Muhammad belakang ni cerita, beliau sentiasa mendampinginya dan bertemu dengannya. Murid dia, apabila Imam Syafi'i dalam keadaan nazar, sakit teruk dah, pengikutnya bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Abu Abdillah, gelaran dia, selepas kematianmu, kepada siapakah lagi kami akan duduk belajar ilmu ni? Pada siapa? Muhammad bin Abdul Hakam ketika itu berada di sebelah kepala Imam Syafi'i sambil menonjolkan diri. Nak suruh Imam Syafi'i kata, ni muridku ni, memberi isyarat agar Imam Syafi'i menunjukkan kepadanya. Walau bagaimanapun Imam Syafi'i menjawab, kamu pergilah kepada Abu Ya'qub Al-Buwaiti. Al-Buwaiti ni salah seorang daripada murid Imam Syafi'i yang setia. Muhammad bin Abdul Hakam pun terpinga-pinga kerana Imam Syafi'i tidak memilihnya walaupun beliau pendukung mazhabnya. Imam Syafi'i mengisyaratkan kepada Al-Buwaiti kerana beliau merupakan seorang yang lebih zuhud dan wara'. Tindakan imam ini menjadi contoh dan nasihat kepada kaum muslimin agar meninggalkan perbuatan mengampu. Aduh situ ya. Muhammad lalu kecewa meninggalkan mazhab Syafi'i dan selepas itu menjadi salah seorang pengikut mazhab Imam Malik. Tukar mazhab. Dulu orang tukar mazhab, sekarang ni orang tukar warna lah pula dah. Dulu warna hijau, sekarang biru contohnya. Baik. Tapi tengok komentar di bawah ni. Al-Qadiyah ni ulama mazhab Maliki telah menolak kisah ini sebagaimana dia disebut dalam kitabnya Tartibul Madarik. Dia kata cerita ni tak betul dan kita harap betul-betul. Kenapa pula Imam Muhammad Abdul Hakam nak pindah mazhab dengan sebab ni? Dia pindah, berlaku 2-3 orang ulama besar dalam mazhab ini berpindah daripada Maliki ke Hanafi, daripada Hanafi ke Syafi'i, sebab itu hasil ijtihad dia. Tapi kalau macam ni tak orang panggil tak selesa lah kitanya. Kenapa pula ulama-ulama besar berpindah mazhab dengan sebab tak setuju dengan, tak dapat jawatan yang dia nak kan? Itu orang politik, tak macam tu.
Antara maksud setia juga ialah tidak mendengar khabar-khabar angin berkenaan sahabatnya, serta tidak mempercayai kata-kata musuh sahabatnya. Ini khabar angin jangan. Allahu Akbar. Hari ni kalau dengar khabar angin, mati hidup balik kita. Teruk sangat dah cerita. Kau orang ni mati, kau orang ni hidup, kau orang ni kalah, kau orang ni menang. Habis dah. Tak usah ikut lah, tak usah ikut. Kadang-kadang musim-musim tertentu ni, telefon kita tutup ya internet, baca Quran dah baik. Banyak fitnah. Adab hak yang ketujuh, meringankan dan tidak membebankan. Bila kita berkawan, ia tidak membebankan saudaranya dengan sesuatu yang menyusahkannya. Dia sentiasa menyembunyikan segala keperluannya kerana tidak mahu mengambil kesempatan daripada pangkat dan harta sahabatnya bagi mendapatkan sesuatu. Ini dah setiap kali jumpa dengan orang besar ni tak cerita, Allah lemah ni. Kereta cabut tayar lah, macam mana. Rumah masuk air, dia cerita ya. Itu satu kelemahan juga. Dia juga tidak akan menyusahkan sahabatnya itu dengan memintanya agar sentiasa memerhatikan keadaannya, menunaikan hak-haknya dan merendah diri kepadanya. Jangan. Kita berkawan, sahabat kawan. Dia adalah mengasihi sahabatnya semata-mata kerana Allah, mengambil berkat dari doanya, merasa mesra dan seronok apabila bertemu dengannya, mengambil manfaat dan pengajaran daripada penghayatan agamanya, serta bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara menunaikan hak-hak sahabat itu. Bagi mengelakkan sahabatnya merasa keberatan kerana telah berasa malu atau segan, adalah dia melakukan sesuatu sehingga menjadikannya tidak merasa segan, sebagaimana dia tidak merasa segan melakukannya ketika bersendirian. Ini adab. Ja'far bin Muhammad rahimahullah berkata, sahabat yang paling berat ke atasku ialah yang selalu membebankan aku, dan aku pula sentiasa berjaga-jaga, tidak dapat bergerak bebas dalam setiap gerak-geriku ketika bersamanya. Jadi jangan. Kadang-kadang bila kita berjalan dengan orang ni, kita suruh paksa dia. Waktu nak pilih restoran yang kita yang menentukan. Berhenti sini. Waktu nak bayar, kita basuh tangan dulu keluar. Itu ada masalah kan? Membebankan kawan. Kawan betul. Kalau kita tahu dah orang ni nak belanja kita, biar dia pilih kedai mana. Nak pergi kat warung ke nak pergi kat restoran. Kita tahu dah. Kawan kata, hari ni aku belanja makan. Oh, dia pilih restoran besar-besar pula. Menu dia yang minta dah. Jangan membebankan kawan. Sikit-sikit tak apa, sekali-sekala. Manakala sahabat yang paling ringan ialah apabila aku bersamanya, aku merasakan keadaan aku seperti bersendirian. Tak kacau dia. Setengah ulama hukama cendekiawan berkata, sesiapa yang tidak membebankan saudaranya, kasih mesranya akan berkekalan. Orang tak perit dengan kita. Perkara ini menjadi lebih sempurna apabila kamu melihat mereka sentiasa mempunyai kelebihan berbanding kamu, bukan sebaliknya. Dengan itu, kamu meletakkan kedudukan kamu seumpama seorang khadam ketika bersama-sama dengan mereka. Alhamdulillah, kalau kita sifat ini kita boleh jaga, harmonilah suasana kita. Banyak lagi ni, kita akan masuk pada tajuk yang akhir dalam siri yang akan datang, iaitulah jumlat faslun, jumlatun min adabil muasyarati lil khalqi. Adab-adab, beberapa adab-adab pergaulan dengan makhluk. Adab berkawan dengan orang, adab berkawan dengan jiran, berkawan dengan anak-anak, bahkan dengan hayawan mungkin. Jadi semua ni kita akan bincang kerana dia satu tajuk yang sangat penting, yang perlu untuk kita belajar di saat ini. Adab ini kita telah kehilangan sebab pengaruh kebendaan lebih daripada yang sepatutnya. Jadi Alhamdulillah, kita telah perbincangan kita tamat di situ dulu untuk kitab ini. Kita akan pergi kepada soalan banyak ni. Soalan pertama, dengki. Salahkah kalau ada perasaan dengki terhadap kejayaan seorang? Kerana dengki itu kita cuba buat yang terbaik untuk diri sendiri, mendoakan gembira dengan kejayaan seorang itu. Ini bukan dengki, nama dia ghibtah. Satu istilah yang salah. Dia panggil hasad. Hasad. Satu lagi dia panggil ghibtah. Ghibtah ni kita nak jadi macam orang tu. Itu mana ghibtah. Dengki ni kita nak suruh hilang hak orang tu. Mana kita tengok orang ni hilang, itu dengki. Soalan ni yang saya fahamnya, kita nak jadi macam dia. Kita tengok kawan kita berjaya, perniagaan dia baik, pelajaran dia tinggi, ibadat dia kuat, kita kata aku nak jadi macam dia. Kita pun berusaha tanpa nak menghilangkan hak dia. Itu nama ghibtah, dan ini tidak menjadi masalah. Bahkan digalakkan supaya kita tengok orang kuat ibadat, kita pun nak ibadat juga. Tapi kalau orang kuat dapat pagak, kita nak juga, ini masalah lah.
apakah hak bersahabat dengan rakan sekerja antara laki-laki dan perempuan yang telah berkahwin atau belum? Dalam setengah situasi, bersahabat dapat memudahkan kerja dijalankan. Networking, bersahabat dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kita kena ingat, persahabatan ada had sempadan. Ada had sempadan. Kita nak bersahabat untuk apa? Dalam kerja-kerja yang kita kerja pejabat, yang mesti kita kena buat, kita dengan dia kena buat bersekali. Kita buat. Dalam mesyuarat kita kena buat. Tapi kalau sangat nak bersahabat, waktu makan pun saya jemput pergi makan sekali juga, bawa isteri orang ke, anak dara orang, itu bukan sahabat nama dia. Ini telah merosakkan. Etika ini lebih daripada yang sepatutnya. Kita kena ingat, pergaulan dalam kerja adalah satu perkara yang memang dibincang oleh para ulama. Cuma diharuskan kerana keperluan. Orang perempuan ni kalau tak keluar pergi bekerja, dia nak dapatkan rezeki yang halal, dia nak dapat belanja hidup, maka dia pergi. Tapi kita kena buat dalam skop yang dibenarkan. Contohnya kena outstation. Di pejabat kita ramai laki-laki. Kenapa nak laki-laki seorang, perempuan seorang? Dia nak musafir, nak travel, walaupun dengan kapal terbang, tapi jaraknya jauh. Jadi kita beri orang perempuan pergi sama perempuan. Laki-laki sama laki-laki. Lebih selamat, lebih harmoni dalam sudut etika. Hari ni banyak kita dengar kes-kes yang berlaku. Iaitulah isteri nak bercerai dengan suami sebab minat ke kawan pejabat. Cikgu sama cikgu, main sama cikgu. Satu kes yang saya baru je terima, masih panas lagi ni. Suami dia pergi ke mahkamah, dia tampar sebab suami yang main dengan isteri dia tu nak bercerai dengan isteri dia sebab nak kahwin ni. Isteri kahwin ni pun sedang fight di mahkamah, nak suruh suami dia cerai, nak nikah orang itu. Dia pergi mahkamah, dia tampar suami kahwin itu. Sekali lagi kau kacau bini aku, bukan sangat tampar, tak, aku buat lebih pada tu lagi. Dahsyat lagi. Ramai lagi perempuan yang tak kahwin, janda-janda yang tak ada suami. Kenapa nak kacau bini orang? Ini jadi masalah kita. Jadi pegawai-pegawai kita pun jangan duk manja sangat cakap dengan orang kat pejabat tu. Ala semacam cakap. Semua orang suruh buat belaka, tak boleh macam tu. Bolehkah solat jamak takdim ditunaikan tidak berturut-turut? Solat zuhur pada waktunya 1 jam, kemudian saya solat asar pada waktu zuhur kerana ada kumpulan yang kemudiannya akan melanggar waktu asar. Dia masalah ni dalam ulama fiqh mensyaratkan tidak terlalu jauh jarak di antara zuhur dengan asar. Bila kita nak jamak takdim, kita kena dalam solat zuhur yang pertama itu kita kena niat aku tarik asar datang ke zuhur. Sebab nak suruh dia ada connecting dalam tu. Ini ramai ulama yang menyebut syarat sedemikian. Jadi lepas kita solat zuhur, tak boleh tangguh lama. Sekejap je. Kalau batal wuduk, pergi ambil wuduk. Kemudian tak payahlah sembahyang sunat dulu, terus dia sambung. Cuma ada pandangan yang tidak ramai, minoriti ulama yang mengatakan solat zuhur jamak ini, iaitulah selagi dalam waktu dia tidak menjadi kesalahan dia jamak. Itu ada pandangan, cuma kita pilih pandangan yang awal tadi, lebih selesa dan lebih sesuai dengan keadaan, bahawa kita katakan solat zuhur dengan asar jamak takdim itu biarlah bertartib dan tidak terlalu jauh jarak dia. Kalau nak tengok cerita ni, tengok dalam Abu Anas Madani punya YouTube tu. Barulah satu seminar yang kita buat di USM minggu lepas. Tajuk saya bentangkan salat bermusafir dan salat dalam keadaan terdesak. Macam orang jam, orang atas kapal terbang, atas kereta api, atas motor, atas kapal laut, macam mana nak salat. Tengok, menarik dia punya tajuk tu, boleh bincang. Menjadi perbalahan antara sahabat yang semanhaj hanya kerana polemik politik yang taksub pada parti masing-masing. Bagaimana kita sebagai pemerhati berperanan dalam isu ini? Jawabnya, pilihan raya telah selesai. Yang menangnya menanglah, yang kalah sudah kalah. Berhentilah duk kelahi masalah ni. Kita pun tak bertanding pilihan raya, nak jadi wakil rakyat pun tidak. Kenapa duk sibuk lagi? Balik semula kepada dakwah kita, mengajak masyarakat yang terlalu ramai yang tak faham agama. Saya duk perhati dah 2-3 surau yang saya pergi, sangat rendah peratus, tak sampai 1% orang salat berjamaah. Tak sampai 1%. Manakala dalam satu daerah ni, dalam satu kawasan perumahan ini ada 500 keluarga contohnya, tak sampai 5 orang salat berjamaah. Kita kira keluarga, bukan kira bilangan penduduk. Kalau nak penduduk berapa puluh ribu kan. Tak sampai 1%. Bermakna terlalu rendah kita punya kepahaman penghayatan salat. Tumpu kan ni. Ana lama dah nak sebut benda ni. Pendakwa-pendakwa halakan satu senjata saja. Jangan begini.
hala kepada masyarakat awam muslimin yang ramai yang tak faham salat, yang tak faham akidah, yang tak faham sunnah, yang tak beramal dengan Islam ini, kita tumpur pada itu. Orang politik serahlah cerita-cerita politik kepada mereka, kerana masa sudah tamat. Bila dekat dengan yang ke-14 nanti, kita cerita lain pula. Adakah kita perlu berbai'ah kepada pemimpin yang lantik dalam masyarakat atau organisasi? Bai'ah ni untuk khalifah Islam. Ataupun dalam negara demokrasi seperti kita di sini, tidak ada bai'ah. Bai'ah dia kali. Siapa dia kali dapat. Atau kali, tak usah cakap. Ini setengah orang ni mengundi pun tidak, tapi cakap politik lebih pada orang lain lagi. Dia tahu, tak pilih siapa-siapa pun atas dunia ni. Jadi sistem bai'ah, kita boleh buat perjanjian bahawa kami insya-Allah dalam kumpulan kita ni, kita akan bersama-sama untuk membela Islam, mempertahankan Islam, dakwah kepada Islam, ajak kepada sunnah Nabi SAW. Boleh kita buat perjanjian atas rasa nak mengukuhkan. Tapi kalau kata siapa bai'ah berjanji, macam janji-janji yang dihajar sehari dua ni, cukup dahsyat. Suruh bersumpah, wallahi, wabillahi, watallahi, isteri aku jatuh talak sekiranya aku undi calon sekian-sekian. Ini berlaku. Orang bawa fatwa ni pada saya, suruh jawab. Saya kata nak buat macam mana? Terlalu rakus nak memerintah sama peringkat, beri paksa sampai begini sekali. Suruh jatuh talak. Saya pesan dua perkara yang buat. Yang pertama, isu jatuh talak. Jangan sumpah, jatuh sungguh. Yang kedua, isu aku bukan Islam kalau aku undi benda ni. Ini tak boleh buat. Kalau setakat dia kata bersumpah, akhir sekali ke apa-apa, tak apalah, sumpah-sumpah lah. Mungkin nak ambil duit macam mana. Dah. Lepas ambil duit, beli 10 kilo beras, pergi bayar kafar atau diamin. Bayar sumpah. Ini sumpah. Yamin, sumpah palsu. Mengajar orang supaya bersumpah. Kita nak jadikan Malaysia negara sesumpah. Habis pelajar-pelajar universiti dia pasal sumpah dengan kertas depan ni. Baca ni. Kalau tidak, kita tak bagi duit. Budak tu balik dengan tambang dia, dengan apa, tiket bank. Nak balik dia. Nak bagi duit, bagi. Sumpah-sumpah tak payah. Ini semua ajaran-ajaran yang ma'anzalallahu biha min sultan. Nak suruh masyarakat jadi makhluk sumpah kat dunia ni. Mempermainkan nama Allah dengan 200-300 ringgit. Apa punya etika dalam berpolitik seperti ini. Saya ni tidak orang politik ni, tapi mengikuti perkembangan. Sebab orang duk ngaji, macam mana ustaz? Saya kata ambil lah, ambil. Dah orang bagi, ambil. Sumpah jangan. Dalam hukum faraid, harta datuk, nenek, perlukah cucu yang tinggal dalam rumah tersebut keluar kerana rumah tersebut akan dijual, tapi rumah tersebut belum dijual? Ada tak rujukan ayat Quran ini? Macam mana? Jumpa saya lepas ni. Dia masalah harta tu nenek, harta siapa, dia turun pusaka kepada siapa? Turun pada ayah kita. Ketua kepada siapa? Ini kena saya 10 soalan lagi saya nak tanya. Jadi soalan umum ini payah nak jawab. Mari jumpa lepas. Yang asasnya, pusaka tu, rumah kita duduk ke siapa, bila orang tu dah mati, dah automatik dia akan bertukar kepada orang yang masih hidup. Itu sajalah cara dia. Sama ada isteri dia ke, anak dia ke, cucu dia. Tengok hak. Dia panggil ashabul, dalam pusaka dia ada ashabul furud. Orang yang dia ada fardu dia mengikut Quran. Hadis Nabi bagi. Orang yang paling besar. Hak dia tak boleh gugur, kecuali dengan sebab tertentu. Kemudian mari pula dia panggil ashabul asabah. Asabah ni, kalau dia seorang, dia kaut semua harta. Macam orang ni meninggal, tinggal anak seorang dia, anak laki-laki. Maka semua harta dia, juta, 20 juta, bagi ke kawan tu. Jutawan segera. Walaupun anak tu masih dalam buayan. Sukalah. Ramai orang nak pegang anak yatim. Yatim jutawan dia panggil. Adakah betul kita membuka aib orang nanti pada hari kiamat Allah akan buka aib kita? Nah, dalam hadis Nabi kata, man satara musliman satarahullah. Siapa dia tutup keaiban orang, Allah Taala tutup keaiban kita. Tapi siapa dia dedahkan, maka Allah Taala akan dedahkan aib kita. Dalam hadis Abu Daud, Nabi kata, ya ma'syar man amana bi lisani wa lam yadkhulul imanu fi qalbihi. Jangan orang yang beriman dengan lidah dia, tak masuk iman dalam hati dia, jangan kamu mencari keburukan orang Islam. Siapa dia cari keburukan orang Islam, Allah Taala akan dedahkan keburukannya walaupun di dalam rumahnya sendiri. Kita kena ingat hari ini. Jangan celupa sangat mulut nak kutuk orang, nak maki orang, nak kata orang tu orang ni. Akhir sekali kita yang terkena. Macam mana kita nak lupakan orang yang kita sayang? Contohnya kakak saya telah meninggal dunia. Macam mana kita nak lupakan? Pasal itulah salah ada setengah orang ni, bila lepas mayat nak kebomikan, mayat jenazah dibawa turun di tangga, dia suruh anak dia masuk bawah tangga. Buat dia juga lah.
Macam pengalaman. Saya tanya, ni apa benda ni? Dia kata supaya mayat ni, anak ni tak lupa kepada tok nenek. Saya kata salah. Kalau dah lupa, ada lagi doa, ada lagi rasa simpati, tak ada lagi. Kalau kita sayang kakak, doakan dia sebanyak mungkin. Ya Allah, berikanlah doa, berikanlah rahmat pada orang ni, orang kita sayang. Siapa dia? Kakak saya, mak kita, adik-beradik kita, supaya Allah Ta'ala curahkan. Lagi kita sayang, lagi kuat kita doa, sebab kita ikhlas bila kita sayang pada orang. Jadi kalau kita tak sayang, sekadar kita nak pergi makan je, doa pun macam tu lah juga kan. Bolehkah kita bersahabat bersama dengan orang kafir dalam masa yang sama kita membenci dan menolak kerjasama dengan orang Islam? Atau orang Islam itu dizalimi, ahli maksiat, yang kafir itu lebih baik? Ini panjang cerita ni. Sebabnya kalau kita angkat borong macam ni, tidak adil kepada keadaan. Kita kena tengok setiap keadaan. Di pejabat saya contohnya, ada dua orang, yang bukan Islam, yang Islam. Yang bukan Islam ni, Masya Allah, warak sungguh dia ni. Tiap minggu pergi ke dia punya, jumpa Tok Pekong dia setiap minggu. Orang yang warak macam ni, dia tak menipu, walaupun dia bukan Islam. Tapi hak Islam ni, Masya Allah, hari-hari telefon kita lambat letak, nyangkat ke dia. Beg duit kita hilang je saja. Saya nak kasih kepada siapa dalam masalah ini? Nak kata sebab dia orang Islam, saya mesti bela dia. Yang ni kafir lah. Kita kena tengok dalam kategori mana yang kita nak buat kerja. Tidak adil kita angkat borong. Dia kafir, orang ini Islam, tak boleh lah. Apa tak? Dalam isu mana tak boleh? Jadi hati-hati. Ini di antara soalan yang kita berhati-hati dalam jawapan. Kalau wartawan saya isu ni, saya tak akan jawab. Saya tak akan jawab. Sebab dia akan gunakan bahasa lain. Tak usah kata apa. Dalam sebut pilihan raya, dia orang marah pula ni. Dia guna nama saya. Dia kata Abu Anas berdiri menentang penggunaan nama Allah. Oleh itu, siapa-siapa orang yang nak membenarkan penggunaan nama Allah ini, haram undi dia. Saya kata saya tak benarkan nama Allah itu dipermain-mainkan oleh orang bukan Islam. Tapi sekarang ni, tulisan ALLS telah ditulis. Pergilah kat hotel-hotel tu. Dalam Bible tulis tak tulis? Tulis. Siapa yang membenarkan masuk tulisan itu dalam Malaysia? Orang yang tak merintah lagi ke yang merintah? Ini jadi masalah. Dia guna, saya menyokong ni Abu Anas. Tak. Nama kita besar-besaran, gantung sini, Abu Anas telah menyokong menentang penggunaan nama Allah. Siapa-siapa nak benar, maka orang ni tak boleh. Tak boleh. Apa dia jual saya je? Saya kata, saya tak suka menyokong fatwa yang mengatakan tidak benarkan, tapi sudah dibenarkan. La ilaha illallah. Pening kepala aku. Kalau tengok perkembangan yang ada hari ini. Jadi itu masalah isu ni, isu perlu diperbahaskan, perlu diperbincangkan. Cuma kalau orang tanya saya, ada angin-angin, dia panggil UG sekarang ni. Macam mana pandangan Ustaz? Saya sangat menyokong penyatuan di antara PAS dengan UMNO, tapi syarat UMNO masuk PAS. Itu sajalah yang boleh buat. Ataupun hapus dua-dua, tubuh satu lagi parti baru. Parti kita tubuh lagi, buat parti Salafi ke apa benda, tak situ, baru senang kira. Tak selesai masalah. Kalau bergabung pun lagu tu juga. Masing-masing ada kepala, masing-masing ada benda. Apa yang kita nak letak atas nama Islam. Sokong selalu. Tak jawab pun, orang tanya dah jawab lalu senang. Adakah doa khusus itu milik Allah, Rasulnya untuk ajarkan pada manusia, atau manusia juga boleh mencipta doa khusus untuk kegunaan orang ramai? Doa ni tidak ada had, tidak ada sempadan. Kita doa apa saja pun, contohnya dalam hari Arafah. Hari Arafah ni hari yang paling mustajab doa. Nabi kata khairu du'ai du'a yaum Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min ba'di min qabli. La ilaha illallah wa la sampai akhir. Nabi kata sebaik-baik doa orang Arafah. Sebaik-baik ucapan aku dan nabi-nabi sebelum daripada aku, semuanya la ilaha illallah ila akhir. Dan Nabi tak ajar doa. Sepanjang hari, daripada zuhur, lepas salat zuhur, Nabi kita berdiri di atas unta sampai maghrib berdoa sepanjang hari. Kenapa tidak didengari? Kenapa sahabat tak nukilkan kepada kita? Jawabnya, doa itu boleh kita berdoa apa sahaja yang kita nak minta, tapi dengan syarat. Yang pertama, mesti doa yang kan Allah Ta'ala. Doa yang apa yang kita nak, tidak melampau dalam doa. Dia panggil tidak dalam doa. Dan tidak melakukan doa untuk memutuskan silaturahim, doa untuk melakukan kezaliman kepada orang, itu tak boleh. Macam kita berdoa, ya Allah berikanlah rezeki pada aku, tenda yang aku buat ni walaupun penuh dengan rasuah, engkau luduskan. Tak boleh.
Ya Allah rezekilah kepada aku riba yang aku minta biar jadilah. Ataupun doa melampau dia kata, ya Allah aku nak isteri cantik dianya macam ni sebut. Giginya jongeng contohnya, jalan lah, itu melampau. Cakap aku nak ya Rabbi beri kepada aku isteri yang cantik dan salihah. Memadai. Tuhan tahulah cantik salihah. Ni dia sebut lagi pula mata tu tinggi rendahnya, jari dia macam mana, hidung macam mana, gigi macam mana. Nah, tak payahlah sebut. Itu dia panggil iktidak fi doa. Iktidak fi doa. Jadi doa ni open. Boleh kita doa. Cuma kalau kita nak jadikan zikir khusus, itu berbeza. Doa ni setiap orang kena berdoa. Zikir khusus lain. Macam kita zikir lepas salat. Zikir lepas salat ada format yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam minka. Itu zikir khas. Nabi kita ajar supaya baca surah ayatul kursi. Dia tak suruh baca Fatihah. Jadi format yang ada ini kena kekalkan. Kerana itu dalam format ibadat yang khusus. Ada pun doa, setiap orang itu ada permintaan. Zaman dulu orang tak minta nak beli kereta. Ada minta. Tak ada, dia minta nak unta yang masa tu. Ya Allah berilah pada kami unta yang bagus. Hari ni ada lagi orang nak minta unta. Nak buat apa? Pergi zon negara pun duduk dalam seluk dia unta zon negara. Sekarang ni dah lama tak update cerita zon negara. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, isu doa ni satu isu fiqh. Dia panggil fiqhud doa. Ada satu tajuk yang saya buat, fiqhud doa, fiqh memahami doa. Tengok dalam rakaman tu boleh tengok. Sekarang ni senang dan mudah. Ceramah kat mana-mana pun boleh cari belakang atas. Dunia sudah sempit. Yang menyempitkan kitanya iaitulah dunia ini. Dah sempit hari ni. Nak masuk lorong mana? Jadi alhamdulillah dengan kita belajar tentang ukhuwah, tentang kesatuan ummah, tentang yang ada ini, tujuan kitanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi, tak tahu bila. Sebab anak akan pergi umrah 26 hari bulan Mei, cuti sekolah tu balik 10. Jadi jadual kita sini terpas. Jadi mungkin ada jadual lain atau tidak, ini kita bincang dengan Ustaz Yunus nanti, insya-Allah. Jazakumullah khair kepada Fadil Ustaz. InsyaAllah bulan depannya pula kita akan update lah. Jadi tengok Facebook ataupun kita punya website kita untuk update.